الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, boleh kita mari masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita guna nikmat Allah beri ini dengan sebaik-baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita bangun pagi kita kena baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah SWT alladzi ahyana, yang telah hidup kembali ke kita ni, ba'da ma amatana setelah Allah Ta'ala matikan kita semalam dengan cara kita tidur. Tidur itu merupakan diistilahkan kepada mati. Maka semalam kita tidur dengan tak khabar apa, alhamdulillah boleh berehat. Maka bangun pagi-pagi ni Nabi ajar supaya kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, baca doa semua di pagi hari bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah tempat kembali kita. Jadi tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Lail. Kita lihat tadabbur makna-makna. Kita kena undur balik pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sambungan daripada awal surah Al-Lail, kita sambung di ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda, inna sesungguhnya ke atas kami itu lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
benar dan salah Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Yahdi may yasha. Siapa yang Allah Taala nak bagi hidayah, Allah beri. Siapa yang dia pilih. Alhamdulillah kita semua ni Allah Taala sudah bagi hidayah. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta Muhammad. Kamu tak boleh bagi hidayah. Bukan hidayah ni bukan kerja kamu. Kamu kerja kamu tabligh, menyampaikan, royak, dakwah, anzir, bagi peringatan, absyir, bagi khabar gembira. Itu tugas kamu. Tugas akunya ada satu, Allah Subhanahu wa taala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Taala sebut sendiri bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni pilih siapa yang dia nak untuk dia bagi hidayah. Maka Allah Taala kuatkan dalam ayat ini, inna alaina al-huda. Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayah, petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Wa inna lana al-akhirata wal ula. Dan dalam ayat yang ke-13 Allah SWT menyebut wa inna lana, dan sesungguhnya bagi kami ni lal akhirata wal ula, menguasai hari akhirat, dan wal ula, dan sebelum akhirat itu yang pertama dunia akhirat ini Allah SWT lah yang menguasai. Kita tak ada kuasa, kita hanya melihat. Alhamdulillah Allah Ta'ala hantar kita atas muka dunia ini supaya kita ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang ke-14, fa'anzartukum naran talazza. Alhamdulillah. Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk. Tadi ayat yang ke-12 tadi, serentak dengan Allah Ta'ala sebut inna alaina lal huda. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia, fa'anzartukum naran talazza. Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, Allah Ta'ala sebut fa'anzartukum naran talazza. Maka aku juga telah memberi amaran, mengingatkan kamu semua akan api neraka yang marak menjulang. Api neraka ni tuan-tuan semua, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sebut yarkabu ba'duha ba'da. Api neraka ini dia memanjat satu dengan yang lain. Hak ni panjat hak ni, hak ni panjat hak ni. Api neraka sendiri tu sudah ganas api neraka ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut fa'anzartukum naran talazza, aku bagi peringatan kepada kamu. Ingat, Allah SWT sediakan naran talazza, api neraka yang bernyala-nyala. Allahu akbar. Tuan-tuan semua, api neraka ini Allah SWT jadikan dia ada bahan bakar. Bila mana masuk bahan bakar dia dalam neraka, maka api ini dia makin besar. Sebagaimana kita datang muka dunia ni, kita bahan bakar untuk kita nak hasilkan api yang besar, maka kita adalah di antaranya kita panggil arainya. Kita bubuh tiup basikal, tiup motosikalnya, itu di antara orang panggil alat-alat untuk kita nak besarkan api tu. Bubuh kayu sebagai bahan bakar. Allah SWT juga ada bahan bakar dia, iaitu kalau kita lihat kepada ayat Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, takutlah, jauhilah diri kamu daripada api neraka, ahli keluarga kamu selamat daripada api neraka. Jauhkan mereka, jauhkan diri kamu dan mereka daripada api neraka. Kerana waquduhan nas wal hijarah, kerana bahan bakar api neraka ini terdiri daripada manusia dan batu bata. Al-hijarah ni mana batu? Batu dimaksudkan dengan batu ini
ada ahli tafsir kata batu berhala yang manusia buat sembahan di atas muka dunia dilempar masuk dalam neraka, menyebabkan api neraka ni marak makin besar. Dibuangnya manusia, dilemparkan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Ta'ala sebut kami isikan dalam neraka itu ramai daripada manusia dengan jin, yang mana mereka ini ada hati tapi tak nak guna hati untuk menerima kebenaran. Ada mata tak nak melihat, tak nak guna penglihatan mereka untuk menerima kebenaran. Ada telinga tak nak dengar nasihat-nasihat daripada Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran. Ulaika kal an'am, Allah Ta'ala tegaskan mereka ini seperti binatang. Balhum adall, bahkan bukan setakat binatang, bahkan mereka ini lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut walaqad dara'na, kami isi dalam neraka itu manusia dengan jin. Jadi bila masuk manusia waquduhan nasul hijarah, bahan bakar neraka itu bila masuk seorang manusia maka apinya membesar. Masuk 2 lagi besar, masuk 3 lagi besar, masuk 1000 lagi besar. Wal hijarah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hijarah. Hijarah ini tafsir kepada hijarah ialah kibrit. Kibrit ini ialah batu api yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan batu api ini sama jadi dengan dunia, langit dunia ni. Bila mana Allah Ta'ala cipta langit dunia ini, maka Allah SWT mencipta juga batu api yang nama dia kibrit. Kibrit ini Allah Ta'ala letak di langit dunia. Bila mana nanti akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan kibrit ini di dalam neraka, menyebabkan api neraka ini marak menjulang. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT mengingatkan manusia ini, fa'anzartukum, maka aku peringatkan kamu, naran talazza, aku sediakan kepada kamu api yang bernyala-nyala untuk apa? Untuk membalas kejahatan yang telah kamu buat. Yang mana Allah Ta'ala sebut la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, yang mana Allah SWT menjelaskan dalam ayat yang ke-15 yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Allah SWT akan letakkan, masukkan manusia yang celaka ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebut sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh Umayyah bin Khalaf, yang kita dengar dah cerita dia, dan insya-Allah pada pagi ni akan baca kisah yang dipaparkan dalam kitab Hasyiah Sawi, syarah kepada Hasyiah, syarah lagi kepada Tafsir Jalalain. Ada cerita pada pagi ni, insya-Allah kita akan lihat sekejap lagi, yang mana Allah SWT sebut di dalam ayat yang ke-16, allazi kadzdzaba wa tawalla. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang celaka ini, sungguh celaka ini ialah yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling engkar daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, berkaitan dengan neraka ini juga disebut dalam hadis inna ahwana ahlin nari azaban, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah rajulun tud'u fi akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minha dimaghuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara azab yang paling ringan, yang paling ringannya, tidak ada azab yang lebih ringan daripada azab ini kecuali inilah azabnya yang paling ringan. Antaranya disebut oleh Nabi inna ahwala ahli nar, sesungguhnya yang paling ringan ahli neraka, nisbah kena azab ialah disebut di dalam hadis ini ialah yaumal qiyamah, pada hari akhirat, rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yang mana seseorang lelaki ini
diletakkan di bawah tapak kakinya itu dua batu api, dua bara api. Jamratan ni dua bara api. Dua bara api ini bila diletakkan di bawah tapak kakinya, yaghli minha dimaruhu, menyebabkan bergelegaklah otaknya. Ini di antara azab yang paling ringannya. Dalam hadis lain Nabi sebut, inna ahwana ahli nar azaban man lahu na'lan wa syirakan min nar yaghli minhuma dimaruhu kama yaghli al-mirjadu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya yang paling ringan ahli neraka nisbah kena azabnya ialah mereka yang di kakinya itu Allah Ta'ala pakaikan, kiri kanan kakinya itu Allah Ta'ala pakaikan selipar daripada selipar yang bertali daripada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yaghli minhuma dimaruhu, menyebabkan bila dipakaikan dua selipar daripada api ini, maka menyebabkan otaknya bergelegak sebagaimana bergelegaknya air di dalam kendi dan periuk yang kita berebuh. Ma yara ahadan ashaddu minhu azaban, dan tidaklah ia melihat di dalam neraka itu orang yang terlebih ringan azab. Wa innahu la ahwanu ma'azaba. Ma yara an ahadan ashaddu minhu azaba. Dan dia menyangka dan dia melihat tidak ada orang yang lebih keras siksaan daripadanya. Dialah orang yang paling ringan. Maknanya kalau nak melihat, dia kata bila dia kena azab ni, dia kata dialah berat sekali sebenarnya. Dia kata sebenarnya azab ni dialah berat sekali, tapi hakikat sebenarnya dia bukan berat sekali, dia tu ringan sekali sebab otaknya bergelegak. Dalam satu hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan siapa dia. Ahwanu ahli nar azaban Abu Talib. Nabi sebut yang paling ringan dalam neraka yang kena azab itu namanya Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah wafatkan Abdul Muttalib, sebelum Abdul Muttalib wafat meninggal, Abdul Muttalib datuk Nabi ni pesan kepada Abu Talib, kamu kena jaga anak saudara kamu ni, jaga letak di rumah kamu jaga dia dengan kasih sayang. Maka Abu Talib ni ingat pesan ayah dia, ambil Nabi ni jaga walaupun jaga keselamatan Nabi, makan minum Nabi, kesihatan Nabi, jaga semua. Walaupun begitu di akhir hayatnya Nabi kita sedih kerana Abu Talib ini tidak memeluk Islam sehinggalah ianya meninggal dunia. Jadi katanya hadis yang disebut di Nabi, ahwanu ahli nar azaban Abu Talib, yang paling ringan di dalam neraka itu nisbah kena azabnya adalah Abu Talib, wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaruhu. Dia dipakaikan dengan selipar daripada dua selipar yang dibuat daripada api, yang menyebabkan otaknya bergelegak. Jadi tuan-tuan semua, inilah peringatan daripada Allah SWT. Allah SWT sebut fa'anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kamu manusia, aku sedia bagi kamu itu yang mana kamu ni la yaslaha illal ashqa, yang mana yang masuk dalam neraka ini ashqa. Bagaimana ashqa ini? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ashqa ini ialah orang yang paling ashqa ini, yang paling celaka ini ialah alladzi kadzdzaba, dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, dan berpaling. Bukan setakat mendusta, berpaling, paling punggung, tak sedengar. Jadi kita ni tuan-tuan semua bila ia adalah ayat Allah, bila ia adalah ayat Nabi, nasihat daripada Nabi, hadis Nabi ataupun kalamullah, walaupun kita kerah kepala setara mana kerah pun, kita kena patuh dan taat. Apa saja kita ni
bangsa apa, Melayu baik, Arab baik, tak kira lah apa bangsa nama, maka kita kena taat pada perintah Allah SWT. Kena aku. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT sambung lagi ayat yang ke-17. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Dan sebaliknya, sayujannabuha, dan lagi sani, wasani, sani ringkasan daripada saufa. Saufa satu perkataan yang membawa makna akan. Sin saja pun makna dia akan, dan akan. Wasa, wa tu dan, sa tu akan. Akan yujannabuhal atqa. Allah SWT akan jauhkan, Allah Ta'ala akan jauhkan azab neraka itu daripada orang yang bertakwa. Atqa, orang yang paling takwa. Paling takwa, orang yang takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa dan paling takwa. Siapa dia ni? Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang mana ketika berada atas dunia, mereka ini alladhi yu'ti malahu, mereka ini ialah orang yang memberikan hartanya, mendermakan hartanya. Yatazakka, dan membersihkan dirinya dan harta bendanya dengan dia mengeluarkan zakat dan juga sedekah. Jadi tuan-tuan semua, cerita ni siapa ni? Dalam ayat yang ke-18 ini, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ni ceritanya cerita Sayyidina Abu Bakar. Cerita Sayyidina Abu Bakar ni kemarin hamba ada sentuh. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita lihat sedikit dalam sirahnya disebut cerita, hamba rujuk kepada tafsir Jalalain. Lepas tafsir Jalalain dia ada Hasyiah Sawi. Di dalam Hasyiah Sawi disebut kisahnya warada annahu kana Bilal li ba'dhin min Bani Jamah. Bilal ni adalah terdiri pada satu kaum Bani Jamah, wa huwa Bilal bin Rabah, namanya Bilal bin Rabah. Wa ismu ummihi Hamamah, mak kepada Bilal ini namanya Hamamah. Wa kana sadiqul Islam tahirul qalbi, dan dia ni membenarkan Islam, dia masuk Islam dengan Nabi, dan hatinya adalah sangat-sangat suci, sangat bersih. Wa kana Umayyah bin Khalaf yukhrijuhu, dan adalah Umayyah bin Khalaf tuan dia ketika ni dia masih hamba. Idza hamiyatu syamsu, apabila matahari terik tengah-tengah matahari, duk tengah-tengah, orang panggil tengah-tengah panas ni, matahari tengah terik ni, fayatruhuhu ala zahrihi bi Budha Makkah. Maka Umayyah bin Khalaf ni meletakkan di atas belakangnya batu, yang mana suasana berlakunya peristiwa ini di Budha Makkah, di Mekah. Thumma ya'muru bis-sakhrah, ni kemudian dia mengarahkan dengan dibawakan batu al-azimah, batu besar, fatudau ala sadrihi, dan diletakkan di atas dada Bilal. Kemudian thumma yaqulu, kemudian berkata ia Umayyah bin Khalaf, la tazalu hakadha, aku nak lock kamu ni duduk gini, aku nak biarkan kamu duduk macam ni Bilal, hatta tamuta au tukaffira bi Muhammad, sehingga kamu ini mati. Aku nak biarkan kamu ni biar mati, dada kamu ni dihempap dengan batu ni sampai kamu mati. Ataupun kalau kamu tak nak mati, kamu kena tukaffir bi Muhammad, kamu kena kufurkan Muhammad. Makna kamu kena engkarkan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad yang kamu sudah peluk tu. Kamu kena tinggal agama Islam. Fa yaqulu wa huwa fi dhalika, maka berkata ia Bilal, wa huwa fi dhalika, dan dia berada dalam keadaan terseksa. Dalam tengah-tengah dia terseksa, di tengah-tengah panas matahari terik,
dan juga batu diletakkan di atas dadanya. Batu ni besar. Dalam keadaan terseksa itu hanya keluar daripada mulut Bilal bin Rabah ini ahad, ahad, ahad. Ahad makna apa? Esa. Allah satu, Allah esa, Allah tunggal. Ahad, ahad, ahad. Famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka lalulah Nabi yang melalui kawasan Bilal tengah diseksa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ahadun yunjika. Ahad yang kamu sebut, ahad, ahad. Allah yang esa itu yunjika, akan menyelamatkan kamu Bilal. Yakni Allah Ta'ala, iaitu yang dimaksudkan ahad. Ahad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin. Kemudian Nabi pergi bertemu dengan Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq, inna Bilalan yu'adzabu fillah. Wahai Abu Bakar, sekarang ni Bilal ini tengah kena azab, kena seksa, kerana dia ni tak nak tinggal agama Allah. Fa'arafa Abu Bakar alladhi yuriduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi pergi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi bagi ayatnya Bilal sekarang ni tengah diseksa, maka fahamlah Abu Bakar apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Abu Bakar faham itu apa hak Nabi nak. Fansarafa ila manzilihi, maka Sayyidina Abu Bakar ni balik ke rumah dia. Fa akhadha ratlan min dhahabin, maka dia bawa satu kati daripada emas. Dia bawa sekati emas, wa madha ila Umayyah bin Khalaf, dan dia bawa pergi jumpa dengan Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Faqala, berkata ia Bilal, berkata ia Abu Bakar, ala tattaqillah fi hadzal miskin. Hey Umayyah, kamu ni tak takut kepada Allah ke? Kamu buat kepada orang miskin lagu ni, orang susah lagu ni, kamu buat macam ni. Qala, maka menjawab Umayyah bin Khalaf, anta afsadattahu fa anqadhahu bima tara. Kamulah yang merosakkan dia ni, kamulah yang bagi dia punah ni, rosak ni. Kamu dakwah dia, duk ajak masuk Islam, buat apa? Afasadahu, kamulah yang telah merosakkan dia ni. Fa anqadhahu bima tara, dan aku nak menyelamatkan dia. Sebagaimana kamu lihat ni, aku tak sih dia duduk dalam Islam, aku nak selamatkan dia biar keluar daripada Islam ni. Fa fi riwayat ini, itu dalam satu cerita. Dalam riwayat lain, annahu fadahu bi ratlin min dhahab, dan dalam cerita yang lain, fa fi riwayatin annahu fadahu bi ratlin min dhahab. Dalam ayat yang lain, Sayyidina Abu Bakar ni bawa tebus Bilal bin Rabah ini dengan satu kati daripada emas. Fa fi riwayatin, dalam riwayat lain, annahu qala, bahawasanya Sayyidina Abu Bakar bagi tawaran kepada Umayyah. Abu Bakar kata, indi ghulam aswad ajlat minhu wa aqwa. Umayyah, sekarang ni aku nak cerita pada kamu, aku ni ada hamba lain. Hamba yang aku ada hak lain ni lebih hitam lagi daripada Bilal ni. Dan dia ini lebih aqwa, dia lebih kuat lagi. Kalau nak banding dengan Bilal ni, jauh kuat dia. Wa huwa ala dinik, dan dia tidak Islam pun. Nak ke tidak, tukar. Dah Bilal ni sudah Islam, kamu bagi kepada aku Bilal, aku bagi kepada kamu hamba aku yang lebih hitam dan lebih kuat, dan juga dia tidak Islam. Kita tukar. Fa'atahu wa akhadha Bilalan fa'ataqahu. Maka bila dibincang dengan Umayyah bin Khalaf, Umayyah setuju, dan diberi hamba tadi kepada Umayyah, dan diambil
oleh Abu Bakar akan Bilal, maka dimerdekakan. Itu dalam satu cerita. Allahu Akbar. Jadi itulah pengorbanan Sayyidina Bilal antaranya. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita lihat dalam ayat ini, maka Allah SWT sebut al-atqa wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Memang betul sungguh Sayyidina Abu Bakar ni dia tidak sayang kepada harta benda dia kerana agama Allah SWT, kerana Islam, kerana Allah. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mana dia memberi hartanya untuk membersihkan dirinya dan harta bendanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan ayat yang ke-19 tuan-tuan semua, kita lihat Allah SWT berfirman, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Dia tidak ada benda yang dia nak balas, tidak ada dia ni terkait dengan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab dia hanya beri habis harta ni illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali tujuan dia ni keluarkan harta benda dia ini, bersihkan diri dan harta benda ni dengan mengeluarkan harta benda dia ni illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya bertujuan mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada balasan manusia. Wala saufa yarda, dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut wala saufa yarda, dan akhir sekali, dan demi sesungguhnya ia tetap berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Jadi tuan-tuan semua, bila berada negeri akhirat ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk syurga, tamanna, tamanna. Kamu duduk dalam syurga ni, minta. Jadi tuan-tuan semua, nikmat yang paling maksimum itu ialah ketika berada di dalam syurga. Ketika manusia berada dalam syurga, Allah SWT menyuruh manusia tamanna, minta lagi. Nak apa minta. Sehingga manusia ni minta. Sehingga manusia tak tahu nak minta apa. Allah kata minta lagi. Nak minta apa dah semua ada dalam syurga. Ini berlaku setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat, manusia ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Manusia dalam syurga akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana setiap hari Jumaat, dia panggil penghulu bagi segala hari. Dalam syurga, hari Jumaat sama dengan hari kita, nama Jumaat. Dan pada hari Jumaat ini, Allah SWT kumpulkan ahli-ahli syurga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada setiap hari Jumaat ini dia panggil hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh penduduk syurga untuk melihat Allah. Pada setiap hari Jumaat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh ahli syurga minta nak apa. Minta. Ahli syurga pun jadi pening nak minta apa. Semua ada dalam syurga. Semua ada. Hati kata nak apa, semua ada. Hati terlintas macam mana nak, semua boleh. Sehingga Allah Ta'ala suruh minta lagi. Tak tahu nak minta apa. Jadi pada hari Jumaat ni jugalah, dalam suasana inilah juga ahli-ahli syurga ini dia akan pergi rujuk nak minta apa. Pergi rujuk ni dengan siapa? Dengan para ulama. Jadi pada hari Jumaat ni, bila mana Allah SWT suruh ahli syurga minta, ahli syurga tak tahu nak minta apa, maka mereka rujuk kepada para alim ulama ketika berada dalam syurga. Tok Guru, kita nak minta apa? Kita nak minta apa hari ni? Maka Tok Guru dia akan ajar, ulama-ulama ni dia akan ajar, minggu ni kita minta ni. Jadi bila ulama ni ajar, minggu depan tu ulama ni ajar, minta ni pula. Jadi mereka ini berhajat kepada ulama
seperti mana mereka berhajat kepada para ulama ketika berada atas muka dunia, tempat rujukan. Maka dalam syurga juga disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih bahawasanya penduduk syurga ini amat berhajat kepada para ulama ketika mana mereka disuruh minta oleh Allah Ta'ala, minta lagi, nak minta apa, tak tahu apa nak minta. Maka ulama dia akan ajar ketika mana berada di dalam suasana tersebut. Jadi sebab itulah tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia ini, setelah kita ini ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempat kita dengan zaman Nabi, maka pengganti kepada Nabi itu adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris kepada Nabi. Jadi tuan-tuan semua, itulah di antara cerita yang kita pelajari dalam surah Al-Lail. Mudah-mudahan tuan-tuan semua bila kita belajar ayat Allah SWT dan kita memahami makna-makna ini, biarlah bila mana Al-Quran itu dibaca, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila mana dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah, gemetar hati. Bila mana dibaca ayat-ayat Allah Taala, bertambah keimanan. Jangan bila mana kita belajar maka kita lawan Allah, maka kita lawan Nabi. Jangan. Bila mana kita belajar terutamanya Al-Quran ini, tadabbur makna, maka kita makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah ambo rasa sekolah dulu untuk pagi ni, dan ambo nak ucap selamat menyambut Aidil Adha semualah, insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita di hari raya ini, Nabi suruh kita ni memperhiaskan diri kita, memperhiaskan diri kita. Yang ada satu hadis yang disebut zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu, hiasilah hari raya ni, kita hiaskan diri kita ni pada hari raya ni dengan cara bitakbir, dengan kita takbir pada Allah. Maka kita ni dah boleh takbir, jadi kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ni ketika mana kita berkenderaannya, di rumahnya, bukan mesti saja di masjid, di mana saja pada masa yang dibenarkan syariat kita benarkan kita bertakbir raya ni, sehinggalah hari tasyrik yang ketiga itu setelah maghrib, maka habislah syariat kita bertakbir. Maka takbirlah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga masa kita nak sembelih binatang pun jangan lupa takbir. Kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung surah Asy-Syams, surah yang dikenali sebagai surah yang Allah Ta'ala sebut wasyamsi wadhuhaha, demi matahari, demi matahari. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin kalau tidak ada alam melintas, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, mengucap terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebagai amal soleh, insyaAllah. Tuan-tuan semua, bila kita mati, Nabi kata yasba'ul majid salasah, bila kita mati yang ikut kita pergi kubur ni 3. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid, yang ikut kita pergi ke kubur 3, balik 2, tinggal 1. Balik 2, tinggal 1. Pergi 3, ahli keluarga, harta benda kita dan amalan kita. Tapi hak tinggal dengan kita adalah amal. Amal ni kita duduk buat pagi-pagi ni, kita duduk mengaji ni bagi amal soleh. Semaya apa ni, baik semaya fardu, semaya sunat, apa semua ni dia panggil amal soleh. Amal soleh ni kita nak bawa masuk dalam kubur ni, berbekal kita dengan amal soleh, insya-Allah. Balik semula, harta benda balik, ahli keluarga balik, tinggallah kita di dalam kubur dengan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita banyakkan amal soleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, ambo rasa sekolah dulu, ambo ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita pada hari ini, insya-Allah.
kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.